Hajah, tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu, para hadirin, mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan ke hadirat Allah. Pada malam ini dapat kita bersama-sama untuk menyambung kembali pengajian sirah dengan menggunakan kitab Hayatus Sahabah, 20 kisah hidup para sahabat. Sambungan muka surat 23. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerangkan semuanya kepadaku. Baginda membacakan kepadaku surah Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar perkataan yang lebih baik daripada perkataannya, dan aku tidak melihat suatu urusan pun yang lebih adil daripada urusannya. Tuan-tuan para hadirin, sambungan kisah para sahabat merupakan sahabat yang ketiga dalam susunan kitab ni. Pertama dulu kita dah bincang Anas bin Malik. Yang kedua pun dah selesai, Sa'id bin Amir. Yang ketiga At-Tufail ibnu Amru Ad-Dawsi radhiyallahu anhum. At-Tufail ibnu Amru Ad-Dawsi. Jadi malam ni sambungannya adalah kisah At-Tufail. Ta fa ya lam. Tufail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerangkan semuanya kepadaku. Baginda membacakan kepadaku surah Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq. Okey, demi Allah, kata At-Tufail, aku tidak pernah mendengar perkataan yang lebih baik daripada perkataannya, dan aku tidak melihat suatu urusan pun yang lebih adil daripada urusannya. Pada asalnya tuan-tuan, kalau kita imbas apa yang kita dah bincang pada kuliah yang lalu, ketika At-Tufail ni sampai ke Mekah, orang-orang kafir Mekah mula menanam satu doktrin ataupun menabur persepsi kepada Tufail bahawa Nabi ni kira pendusta lah. Nabi ni pemecah belah masyarakat, Nabi ni seorang penyair. Itu standard, modus operandi yang sama. Dan At-Tufail pun pada awalnya terpengaruh dan termakan kata-kata orang kafir Mekah, sehingga dia takut nak jumpa dengan Nabi, takut nak mendengar apa yang dibaca oleh Nabi. Sedaya upaya At-Tufail ini menjauhkan diri daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi aturan Allah, suatu hari At-Tufail terdengar juga apa yang dibacakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam daripada ayat-ayat Allah, atau kita sebut sebagai kalam Allah, wahyu. Sehingga akhirnya tanpa sedar At-Tufail dia follow Nabi ketika Nabi balik ke rumah. Naluri ingin tahunya mula membuat-buat. Dan kadang-kadang memang macam tu tuan-tuan, lagi dilarang-larang,
lagi timbul tanda tanya kan, apa ada di sebalik larangan itu? Kenapa orang Mekah begitu sekali membenci Nabi Muhammad? Betul ke Muhammad seperti yang dikatakan? Ada juga datang perasaan, ya, bila dilarang lagi kita nak cuba dekati. Dan apabila At-Tufail berjumpa dengan Nabi SAW, ini kita dah bincang sebenarnya pada pertemuan yang sebelum ini, ya, bila dah berjumpa, Rasulullah pun menerangkan semuanya kepadaku. Ini yang kita sambung malam ni. Rasulullah pun memberi penerangan, ya, pencerahan ataupun mengajarkan kepada At-Tufail asas-asas Islam, asas-asas tauhid. Apa itu Islam, ya, apa itu tauhid. Mengajar kepada At-Tufail tentang adanya hari akhirat, mengajar tentang perlunya kita hidup memiliki akhlak yang baik. Apa sahaja yang kita lakukan di dunia ini ada pertimbangan dosa pahala, ada halal haram. Berhala-berhala yang disembah itu bukan Tuhan. Itu benda asas lah, ya. Nabi menerangkan semuanya kepadaku. Jadi semua tu banyak lah, tapi kita tak dapat nak perincikan satu persatu, ya, cukup sekadar huraian kasar sahaja. Dan dalam pertemuan itu, tuan-tuan para hadirin, baginda membacakan kepadaku, kata Tufail ni, At-Tufail, surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Jadi di situ jelaslah tauhid. Tauhid, ya, asas ajaran ketuhanan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi ajar kepadaku surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini, tuan-tuan, kalau orang tanya kita lah, dia cerita pasal apa? Dia cerita pasal apa? Kadang-kadang ramai yang menjawab, tak semualah. Ramai yang menjawab, oh, nama pun surah Al-Ikhlas, cerita pasal ikhlas lah, menyuruh kita ikhlas. Sedangkan kalau tengok terjemahan, tak ada satu pun, kan? Tak ada pun sentuh tentang ikhlas. Yang disentuh tentang, katakan wahai Muhammad, Allah itu esa, Allah itu tunggal, tidak ada dua, tidak ada tiga atau lebih. Allah tempat kita meminta, tempat seluruh makhluk berhajat. Dia tidak diperanakkan dan tidak diperanakkan, ya? Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi kenapa tak namakan surah At-Tauhid? Itu lebih munasabah, ya? At-Tauhid ataupun surah Ahad. Oh, memang kenalah. Qul huwallahu ahad, surah Ahad. Tiba-tiba nama surahnya surah Al-Ikhlas, sehingga kita pun kadang-kadang terlepas pandang, terkeliru menyangka isi kandungnya adalah menceritakan tentang ikhlas. Baik. Jawapannya, tuan-tuan, ikhlas itu kalau kita perhatikan maknanya, khalasa, hening, suci, bersih. Tu. Orang Arab dia suka sebut perkataan antaranya khalas. Khalas. Bila kita tanya, dah selesai ke urusan, kamu dah settle ke buat benda tu? Dia akan jawab khalas. Khalas. Makna khalas ni dah selesai, dah habis. Jadi ikhlas ni disitulah datangnya tu. Khalas. Dah habis, dah selesai, tak ada dah. Jadi apa kaitannya? Dari sudut tauhid ni, dari sudut keimanan, tak ada Tuhan selain Allah, tak ada dah. Tak ada dalam pegangan kita, dalam kepercayaan kita, melainkan hanya Allah saja yang ada. Yang lain tu tak ada. Ya? Kita dah selesaikan dari sudut pahaman-pahaman yang sesat, pegangan-pegangan yang menyalahi i'tiqad ni, kita dah buang sampai tak ada dah. Hanya Allah sahaja. Hanya Allah sahaja yang bertahta di hati kita. Ibarat begitulah surah
Al-Ikhlas. Sebab itulah tuan-tuan para hadirin, surah Al-Ikhlas ini banyak dia punya khasiat, tapi salah satunya apabila sistem kepercayaan kita diserang, terutamanya oleh syaitan. Dia bawa bisikan-bisikan yang tiba-tiba menyebabkan kita jadi ragu-ragu. Betul ke Tuhan ni ada? Siapa yang cipta Tuhan? Takkan Tuhan ada dengan sendiri? Dia duk main benda tu. Ya? Bila sistem kepercayaan kita diserang bertubi-tubi oleh syaitan atau apa sahajalah, ya, pahaman-pahaman yang ada di luar sana, maka bacalah surah Al-Ikhlas. Baca tu dengan penuh yakin, minta perlindungan, ya Allah, kau jagalah iman aku, ya, peliharalah iman aku baik-baik. Tu dia tuan-tuan. Surah Al-Ikhlas ni dia punya senjata dia, ya, senjata supaya akidah kita insya-Allah sentiasa dalam keadaan teguh, stabil, ya, tidak goyah dan goyang. Tu dia tuan-tuan. Dan Nabi juga, kata At-Tufail, membacakan surah Al-Falaq, ya, surah Al-Falaq. Ini semua surah yang pendek-pendek, tetapi mempunyai makna yang cukup padu dan padat. Qul a'udzu birabbil falaq, ya, ila al-akhir. Dan surah Al-Falaq ini, sebagaimana yang kita sedia maklum, salah satu khasiat ataupun fadilatnya adalah untuk membentengi kita, ya, daripada perkara-perkara yang tak diingini, sama ada yang kasar, yang zahir maupun yang halus. Yang halus tu maksudnya sihir dan seumpama, ya. Maknanya seolah-olah Nabi nak bagi tahu kepada At-Tufail, bila kamu memeluk Islam, kamu akan berhadapan dengan macam-macam cabaran, macam-macam mehnah, ujian, halangan. Sama ada yang nampak ataupun yang tak nampak. Yang tak nampak ni sihirlah contohnya, ya. Macam kalau tuan-tuan, ya, maklum arwah almarhum Al-Fadhil Ustaz Fadli Yusuf, yang saya kira hampir sebulan dah kot meninggal, ya, seorang pendakwah yang begitu gigih, ya, banyak menghabiskan masa di pendalaman di Sabah. Dia ni satu orang ustaz yang Masya Allah, kalau cerita bab sihir ni, dahsyat. Kena sihir ni memang, ya Allah, ya. Tambah main dengan tempat-tempat pendalaman ni kan, ya, tempat pendalaman. Jadi surah Al-Falaq, ya, dibaca, atau mudah ceritanya 3 qul lah, terus package, 3 qul lah. Tapi dalam kisah ini, kata At-Tufail, Nabi baca 2 surah sahaja, Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Cuma dari sudut amalan kita 3 qul. 3 qul tu jangan sekali-kali tinggal, jangan tinggal, ya. Mesti dibaca setiap hari sebelum tidur ke, ikutlah waktu mana-mana yang, ya, kita mudah untuk baca. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar perkataan yang lebih baik daripada perkataannya. Perkataan di situ maksudnya 2 surah itulah kalam Allah, ya, kalam Allah. Dan aku tidak melihat suatu urusan pun yang lebih adil daripada urusannya. Justru aku menghulurkan tanganku kepada baginda dan bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Dengan itu aku pun memeluk Islam. Masya Allah, ya, aku pun memeluk Islam. Jadi At-Tufail Ibnu Amru Ad-Dawsi mendapat cahaya hidayah Allah. Dia bukan orang Mekah, tuan-tuan. Dia Ad-Daws, satu suku Ad-Daws di sebelah Tihamah sana, nama tempat Tihamah, ya. Kalau peta tu Mekah ke atas, kita pergi Madinah, ini ke bawah. Ke bawah. Hala nak ke Yaman, nak ke Son'a. Antara Mekah dan Son'a tu ada satu tempat namanya Tihamah. Jadi At-Tufail tu datang daripada situ, ya, Masya Allah. Di pesisiran pantai belah-belah Laut Merah tu.
Jadi aku menghulurkan tangan kepada baginda seraya mengucap dua kalimah syahadah, bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu, aku bersaksi. Bila sebut bersaksi ni tuan-tuan, saksi ni selalunya benda keadaan yang kita nampak, boleh tengok lah. Jadi saksi. Di mahkamah jadi saksi, maknanya kita tengok kejadian tu. Sedangkan Allah, kita tak boleh tengok apa yang kita saksi sebenarnya. Kan? Bila sebut saksi-saksi ni mesti benda nampak. Kan? Saya menyaksikan kemalangan di depan mata saya sehingga menyebabkan pemandu tersebut mati di tempat kejadian. Contoh kan. Jadi kita nampak, kita menyaksikan. Tapi asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan. Nampak ke Tuhan yang kata saksi? Itu dia tuan-tuan. Ya. Jadi menyaksikan dengan ilmu, menyaksikan dengan mata hati, menyaksikan tanda-tanda kewujudan Allah, menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah yang dapat kita lihat di langit, di bumi, di seluruh makhluk, bahkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu nyaksinya tu, bukan menyaksi zat Allah seketui, tidak. Ya. Itu dia. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan itu aku pun memeluk Islam. Masya Allah, tabarakallah. Ya, mendapat sebesar-besar nikmat. Sebesar-besar nikmat tuan-tuan, iaitu nikmat Islam. Jadi bila kita dengar ada berita orang masuk Islam, saudara-saudara baru, di hati kita mestilah terasa syukur yang teramat sangat. Ya Allah, satu anugerah yang besar. Cerita masuk Islam ni bukan benda kecil. Bukan benda kecil tuan-tuan. Allahu Akbar. Benda yang sangat besar. Ya, apatah lagi Allah telah menyatakan dalam surah Ali Imran antaranya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal min. Siapa yang mencari pegangan hidup selain daripada Islam, Allah tak terima. Jadi bahasa kalimah Allah tak terima tu cukup bahaya tuan-tuan. Cukup bahaya. Allah tak terima selain Islam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat pasti dia termasuk di kalangan orang-orang yang sangat rugi. Jadi bila ada orang masuk Islam, Masya Allah, itulah sebesar-besar nikmat yang tak dapat nak dizahirkan dengan kata-kata. Saya pernah kongsi satu kisah lama dah tuan-tuan. Saya ulang balik. Seorang mu'alaf Cina dalam satu forum, dia kata apa? Sebelum dia masuk Islam, dia rasa beruntung sangat. Beruntung sangat dia lahir sebagai orang bukan Islam. Dan dia ketika itu melihat kesian kawan-kawan yang Islam. Dia ada kawan-kawan orang Islam, orang Melayu apa semua. Dia kata kesian orang Islam. Hidup dalam terkongkong, tak bebas, banyak benda tak boleh buat, sikit-sikit haram. Dia kesian dekat orang Islam. Dan dia rasa bersyukur dia lahir sebagai non-Muslim. Tapi bila dia mendapat hidayah Allah, dia kata Masya Allah, baru dia tahu, ya Allah, syukurnya engkau buka pintu hati aku sehingga aku masuk Islam. Tak dapat nak diluah dengan kata-kata masa tu, dia kata. Dia kata, ya Allah, kalau mati dalam keadaan kafir, tak tahu nak katalah, na'udzubillah min zalik. Berubah persepsi tu tuan-tuan. Waktu zaman kegelapan, gelap memang tak nampak cahaya. Minaz zulumati ila nur. Tapi bila Allah hijrahkan dia, mendapat suluhan an-nur, cahaya Islam, baru dia tahu harga, mahalnya harga Islam tu. Masya Allah. Ini dia. At-Tufail bercerita lagi, aku menetap di Mekah beberapa ketika mempelajari ajaran Islam. Jadi kesempatan berada di Mekah, At-Tufail telah gunakan sebaik mungkin untuk mempelajari ajaran Islam. Itu sudah semestinya tuan-tuan. Kita sebagai orang Islam mesti kena tahu apa itu Islam, apa ajaran-ajaran asas Islam. Semestinya begitu. Sehingga kan almarhum Syekh Fathiyakan
menulis satu kitab yang saya kira sangat popular. Ya. Syekh Fatih Yakan, dia tulis satu kitab tajuknya Maza Ya'ni Intimai Lil Islam. Apa artinya aku menganut Islam? Buku tu tajuk dia dalam bentuk persoalan, question mark. Apa artinya aku ni menganut Islam? Kita pernah tanya tak tuan-tuan, duduk menung sorang-sorang, ya? Islam kita ni, adakah Islam seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul, ataupun Islam ikut kepala otak kita, ikut nafsu kita, ikut suka hati kita? Kita ke kena ikut Islam, atau Islam yang kena ikut kita? Kita menung tanya. Jadi semua itu perlu dipelajari, ya? Perlu dipelajari, mempelajari asas-asas ajaran Islam. Sebab kita tak nak Islam kita ni sekadar keturunan. Orang panggil Islam kad pengenalan, Islam sekadar ikut-ikut. Kita tak mahu, mesti belajar, ya? Jadi syukur, alhamdulillah tuan-tuan, bila Allah beri kepada kita sedikit kekuatan, untuk jadi ahli masjid, jadi ahli yang minat dengan majlis ilmu, masya-Allah. Jadi kita malam ni duduk dalam majlis ilmu, pasang niat tu biar betul lah. Nak baiki diri, nak dapat kepahaman tentang Islam, nak dapat rasa cinta kepada para sahabat, seperti yang kita baca malam ni, Hayatus Sahabah. Bukan sekadar mengisi masa lapang. Itu maksud dia. Niat datang ke masjid, tunggu maghrib isyak ni bukan sekadar mengisi masa lapang. Balik rumah kan cemuih pula, kan? Baik duduk je lah. Dia bukan duduk je lah. Memang kita dah pasang niat daripada rumah betul dah. Aku nak belajar tentang Islam, aku nak tambah kepahaman, nak baiki diri dan seumpamanya. Serta menghafal ayat-ayat Al-Quran yang mudah bagiku. Serta menghafal ayat-ayat Quran yang mudah bagiku. Macam tadilah surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq. Mulakan dengan surah yang pendek-pendek, yang kita panggil ayat lazim. Ayat-ayat lazim yang nak bawa dalam sembahyang lepas Fatihah. Ada surah-surah yang kita kena baca. Masya Allah. Saya teringat tuan-tuan, masa usrah online, musim-musim PKP ni banyak juga program-program secara online, kan? Usrah online, seminar online, kuliah online. Usrah online masa tu dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Hanafiah. Kita orang punya nakib lah, bila sebut usrah ada nakib. Jadi Ustaz Hanafiah ni dia kongsi satu pengalaman ketika dia buat program bersama OKU, Persatuan OKU ni musim-musim Covid ni. Dia tanyalah beberapa orang OKU ni, ada OKU yang banyaknya dia kata masa tu buta, cacat penglihatan, kita panggil kurang orang kelainan upaya, kan. Jadi Ustaz Hanafiah tanyalah kawan-kawan OKU ni yang buta ni, sepanjang PKP ni apa yang korang buat? Jadi jawapan yang diberi itu masya-Allah, cukup orang kata apa, satu tamparan, macam kena penampar. Dia berkata apa? Kami berjaya menghafal beberapa surah pilihan, kata dia. Kami berjaya menghafal beberapa surah pilihan sepanjang tempoh Covid ni. Subhanallah. Itu jawapan orang yang buta mata tu. Jadi itu saya kata tadi, satu tamparan, satu cabaran kepada kita yang celik. Kalau kita kata Covid ni dah setahun lebih, berapa surah dah sepatutnya kita boleh hafal? Bulan Mac, kan, 18 Mac kalau tak silap, mula-mula kita Covid dulu. Hampir-hampir nak dekat pergi 2 tahun dah. Jadi sepatutnya masa yang banyak kita isilah dengan mempelajari ilmu Islam, di samping menghafal, kata At-Tufail, ayat-ayat Al-Quran yang mudah bagiku. Hafal yang mudah bagiku, ayat-ayat yang pendek lah tu maksudnya. Bila dah biasa dah hafal yang pendek, upgrade lah pula.
Cari yang panjang-panjang sikit ataupun yang sederhana panjang. Masuklah surah Al-Mulk, surah Sajadah, surah Al-Insan, surah-surah pilihan. Tu dia tuan-tuan. Sehinggalah sampai masa aku perlu pulang semula kepada kaumku. Aku memberitahu Rasulullah, wahai Rasulullah, aku adalah seseorang yang ditaati oleh ahli keluargaku. Aku akan kembali kepada mereka, mengajak mereka untuk memeluk Islam. Subhanallah. Berdoalah kepada Allah agar menjadikan bagiku petanda yang akan membantu hasratku ini. Okey, tengok At-Tufail dia kata, ya Rasulullah, aku nak balik semula ke kampung. Ada kerja yang perlu aku laksanakan, iaitu nak mengislamkan ahli keluarga. Tengok ni tuan-tuan. Ya, jiwa para sahabat. Bila mereka dapat nikmat Islam tu, mereka nak share. Ya, mereka nak kongsi, terutama dengan orang yang paling dekat, ahli keluarga sendiri. Ahli keluarga, pasangan, anak-anak, ya, ayah kalau masih hidup, ibu masih hidup, masya-Allah. Tu dia tuan-tuan. Saya ada seorang kawan yang agak lama lah saya kenal, pangkat abang lah, memang rapat. Ya. Tuan-tuan kalau yang ada Facebook tu boleh tengok lah Facebook dia, Bro Nasir. Bro Nasir, dia tu mu'allaf. Ya. Salah seorang yang mendapat anugerah tokoh pendakwah Perak 2017 kalau tak silap. Ya. Bro Nasir. Alhamdulillah, bila dia masuk Islam, dia berjaya islamkan ibu dia. Dia berjaya islamkan ayah dia saat-saat akhir ayah dia nak meninggal. Sebelum tu dia pujuk. Ya. Pujuk ayahnya masuk Islam, tak mau. Dia tak putus asa, berdoa begitu begini, tunjuk akhlak yang baik. Tapi alhamdulillah, ya, sebelum ayahnya menghembuskan nafas terakhir, dia dapat sampaikan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya lihat begitu gigih. Bro Nasir ni begitu gigih. Dan maknya pun bila masuk Islam, berusaha dapatkan Al-Quran terjemahan bahasa Tamil. Bukan ada kat Malaysia Quran terjemahan Tamil. Kalau terjemahan bahasa Inggeris tu mungkinlah kan. Bila dia dapat tuan-tuan, setiap kali saudara mara datang, yang Tamil, yang beragama Hindu ni, dia akan kempen lah Quran tu. Dia suruh baca, ataupun mungkin dia baca satu dua ayat, bagi dengar. Sampaikan. Soal hidayah tu milik Allah lah, kerja Allah. Tapi kerja kita menyampaikan. Dahsyat. Mereka dah dapat rasa nikmat Islam tu. Kita ni sebab lahir-lahir dah Islam, kita tak menghargai sangat. Mereka yang jumpa tu, dia pun rasa subhanallah. Dia pun nak share, nak kongsi. Ya. Tu dia. Begitulah At-Tufail ni, dia kata, ya Rasulullah, tiba masanya untuk aku balik ke kampung. Aku pun dah dapat sedikit gambaran tasawur apa itu Islam. Ya, jadi aku nak sampaikan kepada ahli keluarga tu. Dan At-Tufail minta kepada Nabi, berdoalah ya Rasulullah agar menjadikan bagi aku ini petanda yang akan membantu dakwahku ni nanti. Bagi satu tanda kepada aku supaya ahli keluarga, orang kampung ni boleh percaya. Itu maksud dia. Masya Allah. Maknanya meminta doa daripada orang-orang soleh yang kita panggil kalau sekarang ni Nabi dah tak ada lah. Tok-tok guru, para alim ulama ni memang satu sunnah. Tolong doakan saya. Tolong doakan saya. Itu memang amalan. Daripada dahulu lagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berdoa, ya Allah, jadikanlah baginya satu tanda. Pendek.
Dan itu yang At-Tufail minta kan. Ya Allah, jadikanlah baginya satu tanda. At-Tufail pun pulang kepada kaumnya. Muka surat 24. At-Tufail pulang kepada kaumnya. Tak kala dia berdiri di hadapan mereka. Ini cerita dah sampailah. Dah sampai ke kampung. Dia pun berdiri. Maksudnya sebelum diri tu dia kumpulkanlah orang kan. Kumpul orang kampung buat satu majlis. Jadi dia berdiri nak menyampaikan Islam, nak buat ceramah, nak buat kuliah, kerja-kerja dakwah ni. Terpancarlah cahaya di antara kedua matanya seperti cahaya lampu. Tiba-tiba matanya bercahaya, tuan-tuan. Sebab dia minta tadi dekat Nabi kan, bagi aku satu tanda. Yang tanda tu bila orang tengok macam yang kita panggil apa, tuan-tuan? Kalau para nabi ni kita panggil mukjizat lah. Mukjizat, benda-benda pelik. Kalau bukan nabi kita panggil karamah, keramat. Orang Melayu panggil keramat. Itu tahap wali-wali Allah. Kalau dia orang biasa, dia tak sampai tahap wali, orang biasa tapi soleh, kita panggil ma'unah lah. Al-ma'unah. Itu maksud dia yang dia minta. Jadi ketika dia berdiri, terpancarlah cahaya di antara kedua matanya. Bukan mata, antara kedua mata, maknanya dahi lah, kening dahi ni. Bukan kedua mata, di antara, baina. Seperti cahaya lampu. Macam orang pergi menoreh pagi-pagi tu kan, pakai lampu torchlight tu kan. Ini tak payah torchlight, memang ada lampu keluar. Spotlight apa. Lalu At-Tufail dalam diam dia berdoa. Dia berdoa, dia kata, ya Allah, jadikanlah cahaya itu bukan pada wajahku, bukan di kepalaku, kerana aku khawatir kaumku menganggap terjadi sesuatu di wajahku kerana meninggalkan agama mereka. Jadi At-Tufail ni terfikir pula, cahaya yang keluar di antara kedua matanya tu nanti timbul fitnah. Kalau kaumnya mengatakan, itulah kamu, sebab kamu keluar daripada agama nenek moyang, kamu masuk Islam sampai jadi benda-benda pelik kat kepala kamu. Tufail terfikir sedemikian. Maka dia berdoa, jadikanlah cahaya itu bukan pada wajahku. Lalu cahaya tersebut berpindah ke hujung cemetiku. Cahaya tadi ni berpindah ke hujung cemetiku. Cemeti ni apa lagi bahasa yang mudah faham, tuan-tuan? Cambuk. Cambuk pun payah juga kalau anak-anak kita nak faham sekarang kan. Alat pukul. Lebih kurang macam tu lah. Cahaya tu berpindah ke hujung cemetiku. Maka orang ramai pun menumpukan perhatian mereka melihat kepada cahaya di hujung cemetiku itu seperti lampu yang tergantung ketika aku sedang menuruni lurah bukit tersebut. Tak kala aku turun, datanglah ayahku yang sudah tua menemuiku. Jadi yang paling awal datang berjumpa dengan Tufail, ayah dia lah. Kita pun tak tahu berapa lama dia duduk di Mekah hari itu. Mungkin dah terlalu rindu nak tengok anak kan. Anak balik ni Masya Allah. Si ayahlah orang pertama yang datang menemuiku. Aku berkata, wahai ayah, jauhkanlah daripadaku. Tiba-tiba lama tak jumpa, dia kata, ayah, jauhkan diri daripada aku. Aku tidak lagi berada dalam agamamu, dan engkau tidak lagi berada dalam agamaku. Wahai ayah, sekarang ni kita sudah berbeza pegangan akidah. Itu mula-mula yang dia nak bagi tahu. Wahai ayah, aku tidak lagi berada dalam anutan agama nenek moyang.
dan kamu pun tidak menganut agama yang aku pegang ni. Lalu ayahku bertanya, si ayahnya bertanya, kenapa wahai anak kesayanganku? Kenapa ni? Ya? Lalu aku menjawab, aku telah memeluk Islam dan mengikut agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan penuh kita kata keberanian, tuan-tuan. Ya? Tak semua orang yang masuk Islam, kalau kita tengok kes-kes yang kita jumpa dalam masyarakat, tak semua orang berani menzahirkan keislamannya. Tambah kalau di pihak anak. Anak yang masih ada mak ayah. Oh, lagilah. Ya. Kerana mereka dah boleh jangka dah apa akan jadi. Kena marah, kena ugut, ada yang sampai nak dibunuh, kena usir, kena pulau. Berapa ramai orang yang terpaksa menyembunyikan keislaman. Saya ada seorang kawan, seorang kenalan jemaah. Bila dia masuk Islam, tuan-tuan, mak ayah tak tahu. Dia sembunyikan keislamannya. Sebelum subuh dia dah bangun, nak pergi sembahyang subuh berjemaah di masjid. Tapi macam mana nak bagi tahu kat mak ayah dia? Maka dia kata dia nak pergi jogging. Dia pakailah pakaian sukan, bawa kasut sukan. Jadi bila dia keluar, pelan-pelan, sembunyi-sembunyi, pergilah ke masjid sembahyang subuh. Sehinggalah suatu hari, kawan ni tadi terserempak dengan kawan ayah dia yang juga bukan non-Muslim. Maknanya bukan orang Islam lah, maknanya non-Muslim. Terserempak, kawan si ayah ni bagi tahulah kepada ayah dia, apa hal aku tengok anak kamu masuk masjid subuh-subuh? Masuk masjid subuh-subuh. Banyak, tuan-tuan, cabaran. Sebab tu kita yang lahir ni daripada perut mak kita yang Islam, mak ayah kita yang dah ada syahadah tu, Allahu Akbar, besar rahmat dia, beruntung kita. Berbanding kita tengok kawan-kawan kita, ada yang terpaksa sembunyi-sembunyi, ada yang lari duduk di pusat perlindungan mu'allaf, macam-macam ceritalah, tuan-tuan. Jadi salah satunya dialami oleh sahabat yang bernama At-Tufail ibnu Amru. Baik, ayahku menjawab. Apa ayah dia jawab? Iaitu, kita sambung bulan hadapan. Itu jawapan dia. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu, para hadirin sekalian, sekadar itu untuk perkongsian kita pada malam ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. InsyaAllah panjang umur kita akan sambung. Apa reaksi si ayah ni? Dia marah ke? Dia terima ke? InsyaAllah bulan hadapan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.